Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai kepada hari yang keempat Ramadan, dan alhamdulillah hari keempat Ramadan kita akan merujuk ataupun menghuraikan sedikit daripada juzuk yang keempat. InsyaAllah saya cuba ambil satu dua ayat yang boleh kita kongsikan manfaatnya bersama. Dalam juzuk yang keempat ada dua surah yang panjang, iaitu surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Baik, hari ini saya fokuskan pada ayat-ayat awal pada surah An-Nisa, InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi sama-samalah kita berdoa supaya Allah melapangkan hati kita, mempermudahkan kita untuk bersama dengan Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah An-Nisa adalah salah satu surah daripada dua surah yang berada di juzuk yang keempat tadi. Diturunkan di Madinah. Surah An-Nisa merupakan surah yang kedua terpanjang selepas surah Al-Baqarah. Dalam surah ini kita dapat lihat banyak hukum hakam yang membicarakan tentang hal ehwal wanita, dan surah ini adalah satu penghormatan kepada wanita. Dinamakan An-Nisa. Masya Allah, berbahagialah wahai para wanita sekalian. Ada satu surah di dalam Al-Quran dinamakan An-Nisa. Betapa Allah memuliakan wanita, memberi penghormatan kepada wanita, sehingga dinamakan satu surah sebagai surah An-Nisa di dalam Al-Quran. Baik, melalui surah ini, sebelum kita pergi pada ayatnya satu persatu, melalui surah ini kita dapat melihat bagaimana Allah mengangkat darjat wanita itu tadi, dan mengangkat darjat wanita daripada satu sistem ataupun satu kehidupan, satu keadaan masyarakat jahiliah yang merendah-rendahkan kaum wanita dan tidak memberikan hak kaum wanita yang sewajarnya. Apakah ciri-ciri jahiliah yang dapat kita lihat? Ciri-ciri masyarakat jahiliah yang bagaimana mereka memperlakukan wanita. Di antaranya mereka mengambil hak anak yatim dan wanita, memperlakukan wanita dengan ada berlaku paksaan dalam perkahwinan. Wanita tidak diberikan hak dalam harta pewarisan. Wanita yang diceraikan tidak diberikan hak yang sewajarnya. Wanita yang kematian suami tidak diberikan penghormatan ataupun hak yang sebaiknya. Begitu juga harta pusaka anak yatim yang ditahan. Yang menguruskan harta anak yatim pula menguruskan dengan cara yang tidak sepatutnya, menguruskan dengan cara yang boros, menguruskan dengan cara yang menyebabkan berlaku ketidakadilan dan anak-anak yatim dizalimi. Dari sudut pewarisan harta pusaka tadi, wanita-wanita sebahagiannya tidak mendapat harta pusaka. Jika ada yang dapat pun, mereka dapat dari saki-baki ataupun cebisan harta pusaka yang kecil berbanding dengan lelaki yang boleh mendapat banyak pewarisan harta pusaka yang ditinggalkan. Jadi kita melihat satu sistem yang tidak adil, satu sistem yang zalim, satu sistem yang kecelaruan sistem, kecelaruan keadaan yang menyebabkan wanita dilihat sangat rendah. Taraf wanita dilihat sangat rendah, dan wanita kadang-kadang diperlakukan seperti hamba, dan diperlihatkan sebagai objek pemuas nafsu semata-mata. Baik, datangnya Al-Quran, datangnya surah ini, surah An-Nisa, mengangkat darjat wanita. Jadi surah ini diturunkan mungkin saya telah sebutkan tadi, diturunkan di Madinah, surah yang agak panjang dan banyak memperkatakan ataupun membincangkan tentang hal ehwal wanita. Dan pada hari ini
saya nak sebutkan secara ringkas lah sebenarnya dalam masa yang terbatas ini. Saya nak menghuraikan secara ringkas berkenaan dengan hal ehwal wanita, ataupun apakah pemeliharaan ataupun pandangan ataupun yang diambil berat oleh Al-Quran berkenaan dengan wanita. Sebahagiannya lah yang saya dapat sebutkan pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi, cuma pada hari ini saya ringkaskan dalam perkataan rahmah, ya, akronim rahmah. Kenapa rahmah? Kerana Allah sangat bersikap rahmah terhadap para wanita dengan mengangkat darjat wanita dalam surah ini. Baik, kita tengok satu-satu, ya. Rahmah, yang pertama tu rusuk, A, anak yatim, H, hubungan yang adil, M, mahal, A, ada bahagian pewarisan, dan H, hubungan yang baik. Baik, so kita tengok yang pertama tu rusuk. Apakah poin penting yang disampaikan dalam surah An-Nisa? Apa yang saya nak sampaikan pada hari ini ialah pada awal-awal, ya, permulaan surah An-Nisa. Yang pertama, kita ambil yang A tadi, ya, rahmah. Disebabkan Allah sangat bersikap rahmah, mengangkat martabat atau mengangkat darjat wanita itu sendiri. Jadi R yang pertama itu adalah rusuk. R yang pertama adalah rusuk. Kenapa rusuk? Kerana daripada ayat 1 surah An-Nisa, kita tengok sikit ayat 1 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Okey, jadi akronim yang pertama ialah rusuk. Apakah maksud ayat ini? Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu itu juga Dia ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Surah An-Nisa ayat 1. Ayat ini merupakan ayat yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai pembuka khutbah-khutbah beliau. Jadi dalam satu hadis hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya wanita diciptakan daripada tulang rusuk, dan sungguh bahagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Bila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Bila engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau boleh bersenang-senang, namun padanya ada kebengkokan. Hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Okey, Imam An-Nawawi berkata, daripada hadis ini ada dalil dari ucapan fuqaha dan sebahagian mereka mengatakan bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Jadi kita dapat lihat bagaimana, ya, Al-Quran, Allah telah berfirman dalam Al-Quran ayat 1 tadi, dan juga daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih yang mengatakan wanita ini adalah diciptakan daripada tulang rusuk, dan wanita adalah ciptaan ataupun makhluk yang lemah. Apabila wanita lemah, wanita memerlukan pemerhatian, memerlukan perlindungan, memerlukan penghormatan, bukan ditindas, bukan dizalimi. Seterusnya, yang kedua, anak yatim. Akronim A, anak yatim. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, yang bermaksud, saya bacakan ayatnya dulu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang
bermaksud, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita sahaja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Surah An-Nisa ayat yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan supaya hak anak-anak yatim perempuan dijaga dan dipelihara. Melalui ayat ini kita dapati anak-anak yatim perempuan dijaga haknya, dan dalam pernikahan sendiri sekiranya tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak perempuan yatim ni, maka nikahilah wanita-wanita lain yang lebih disenangi. Baik, itu ayat yang akronim yang kedua, iaitu A, anak yatim. Dan daripada ada satu hadis jugalah daripada Urwah bin Az-Zubair pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah, dan Aisyah menjawab, wahai saudaraku, perempuan yatim tersebut berada dalam asuhan walinya, dan si wali ini ternyata tertarik pada kecantikan anak yatim tersebut kerana hartanya. Maka si wali ingin menikahinya tanpa berlaku adil, yakni tanpa memberikan mahar. Lalu para wali dilarang berbuat demikianlah. Dan setelah turunnya ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah dan tentang perkara wanita, maka Allah turunkan ayat meminta fatwa dalam surah An-Nisa juga pada ayat 127. Baik, seterusnya itu yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, hubungan yang adil, ya. Yang pertama tadi rusuk, yang kedua anak yatim, yang ketiga hubungan yang adil. Jadi adil ini juga disebut dalam ayat sama, An-Nisa ayat yang ketiga tadi. Ini lebih kepada poligami lah, poligami dalam perkahwinan. Jadi ayat Al-Quran ini bermaksud jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita sahaja. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Juga surah An-Nisa ayat yang ketiga. Demikianlah cantiknya perintah Allah untuk menjaga kehormatan dan juga keadilan buat wanita. Sekiranya seorang lelaki tidak boleh berlaku adil, maka hendaklah memilih untuk berkahwin dengan seorang wanita sahaja. Para ulama menyebutkan jugalah berkenaan dengan adil. Adil di sini ialah adil dari sudut lahiriah, bukan batinnya. Lahiriah iaitu adil dari sudut nafkah, pemberian, penggiliran, jadual penggiliran, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Manakala dari sudut batinnya, adil dari sudut batinnya tidak boleh diukurlah, kerana dari sudut hati dan perasaan cinta dan kasih sayang itu adalah perasaan-perasaan yang di luar kawalan manusia. Baik, seterusnya M, ya, R-A-H-M. Yang ketiga M di sini ialah mahar. Mahar iaitu mas kahwin. Jadi dalam ayat yang keberapa Allah sebutkan berkenaan dengan mas kahwin, yang juga merupakan hak seorang wanita, yang merupakan antara pemeliharaan Allah ataupun penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada wanita. Okay, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Okay, baik, yang bermaksud Allah berfirman, berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebahagian daripada mahar mereka,
dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat yang keempat. Jadi Islam mengharuskan ataupun merintahkanlah supaya mahar diberikan kepada seseorang wanita pada perkahwinannya. Ini adalah salah satu penghormatan juga kepada wanita. Pada zaman jahiliah, wanita dinikahi dengan cara paksa, dengan cara tidak dengan keadilan, dipaksa, menggunakan kekerasan, kuasa veto seorang lelaki. Dan alhamdulillah, Islam datang memberikan penghormatan, meninggikan darjat seorang wanita dengan memberikan mahar ataupun mas kahwin dalam pernikahan. Seterusnya yang terakhir, yang keempat, maafkan saya, yang keempat, ada bahagian pewarisan. Ada ayat dalam surah An-Nisa, ayat yang seterusnya, ayat yang ketujuh, Allah berfirman, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. Jadi yang bermaksud, bagi lelaki ada hak bahagian dari harta peninggalan ayah ibu dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian dari harta peninggalan ayah ibu dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, mengikut bahagian-bahagian yang telah ditetapkan. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Baik, kita dapat lihat pada zaman jahiliah yang mendapat warisan harta pusaka ini adalah hanya lelaki, manakala wanita tidak diberikan harta warisan, ataupun jika diberikan sekalipun dalam jumlah yang sedikit atau saki-baki atau cebisan sahaja daripada keseluruhan yang diperolehi oleh lelaki. Dan juga disebutkan juga dalam ayat surah An-Nisa ayat yang ke-19, pada zaman jahiliah juga wanita itu sendiri diwarisi. Wanita itu menjadi satu barang, seolah-olah menjadi barang dagangan, barang yang boleh juga diwarisi. Itulah yang diubah ataupun datangnya Islam, memberikan hak kepada wanita, memberikan keadilan daripada ditindas oleh satu sistem yang tidak adil, yang zalimlah pada zaman jahiliah. Baik, dan yang terakhir, hubungan yang baik. Hubungan baik disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 yang bermaksud, ayatnya ayat dipanjang, so saya baca yang dekat yang 7. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berbuat baiklah, berbuat baiklah kepada isteri-isteri. Jadi suami diperintahkan untuk berlaku adil kepada isterinya. Disinilah perintah ataupun hubungan yang baik di kalangan suami isteri. Di antara suami isteri perlunya ada komunikasi, perbincangan, hubungan yang baik. Dan jelas dalam ayat Al-Quran ini Allah menyebutkan, dan bergaullah kalian para suami dengan mereka, para isteri, dengan baik, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan, yakni perindahkanlah ucapan kalian terhadap mereka, para isteri, dan baikilah perbuatan serta penampilan kalian sesuai dengan kemampuan, sebagaimana engkau menyukai bila isteri berbuat